Singapura akan kembali ke fasa 2 kewaspadaan dipertingkat selama sekitar sebulan mulai Khamis ini. 195 kes baru COVID-19 dicatatkan di Singapura hari ini yang tertinggi sejak Julai tahun lalu. Umat Islam tempatan dikesan terus mainkan peranan untuk pastikan kesejahteraan semua sedang Singapura berusaha tangani pandemik coronavirus. Salam sejahtera. Singapura akan kembali ke fasa 2 kewaspadaan dipertingkat mulai Khamis ini hingga 18 Ogos. Langkah itu diumumkan pasukan bertindak berbilang Kementerian MTF bagi COVID-19 petang tadi. Ini memandangkan bilangan kes dijangka naik mendadak berdasarkan kadar penularan sekarang. Ini bermakna saiz kumpulan untuk perhimpunan sosial akan kembali kepada 2 orang dan orang ramai tidak dibenarkan makan di luar. Pengumuman MTF itu dibuat berikutan ratusan kes baru COVID-19 yang dikaitkan dengan kelompok KTV dan pelabuhan perikanan Jurong minggu lalu. Walaupun sekurang-kurangnya separuh daripada penduduk tempatan sudah divaksinasi sepenuhnya, para pengurusi bersama MTF mengatakan sekarang bukan masanya untuk mengambil risiko. Ini kerana kadar jangkitan naik mendadak dengan kes harian mencecah 46 kes secara purata sejak 6 hari lalu. Jumlah itu tidak pernah disaksikan negara sejak April tahun lalu. Pihak berkuasa mahu mengambil masa ini untuk orang ramai terutama sekali warga tua mendapatkan suntikan dan memastikan sistem hospital tidak terjejas. Sekitar 200,000 warga tua berusia 60 tahun ke atas masih belum divaksin, dedah MTF. At a point where there is a very real risk of accelerated transmission all over the community, and the current trajectory of infection would suggest that if we were to continue with our current posture, we will see a sharp increase in infections and many people will catch the virus. While we have made good progress on vaccinations, we also know that there are still significant groups who are not vaccinated, including seniors. And therefore, we are very concerned that if they were to catch the virus, many of our seniors will fall sick and will become severely ill. Lantaran itu, mulai 22 Julai hingga 18 Ogos depan, Singapura akan kembali di bawah fasa 2 kewaspadaan dipertingkat. Kedai-kedai F&B hanya boleh menawarkan khidmat penghantaran dan bungkus saja. Kegiatan berisiko tinggi yang memerlukan orang ramai membuka pelitup juga akan digantung seperti kegiatan sukan dalam bangunan dan spa. Bekerja dari rumah akan terus menjadi aturan yang diutamakan. Setiap isi rumah hanya boleh menerima 2 tetamu setiap hari dan orang ramai digalakkan untuk terus menghadkan jumlah perhimpunan sosial tidak lebih daripada 2 sehari. Bagi membolehkan urusan menjaga kanak-kanak diteruskan, datuk dan nenek yang menjaga cucu mereka tidak akan dikira sebagai tetamu. Namun mereka digalak untuk mendapatkan vaksin dan mengurangkan pergaulan bersama cucu daripada isi rumah berbeza. Persembahan secara langsung, majlis pernikahan dan upacara agama dibenarkan hingga 100 orang dengan ujian praacara atau PET dan 50 tanpa PET. Majlis persandingan boleh diteruskan hingga 100 orang dengan PET dan setiap meja dihadkan kepada 5 orang saja. Pihak berkuasa juga menggesa orang ramai untuk tidak tergesa-gesa membeli bekalan makanan kerana pasaraya dan pasar basah akan kekal dibuka. MTF menyatakan langkah pengurusan selamat berasingan kepada mereka yang sudah divaksin sepenuhnya tidak akan dilaksanakan pada tempoh ini. Namun begitu, pemerintah akan melaksanakannya sekali lagi apabila Singapura mencapai kadar vaksinasi yang tinggi atau situasi sudah stabil. Jaga diri, jaga kesihatan. Virus ini tidak mengenal masa dan tempat. Namun, kita harus bekerjasama untuk membasmi virus ini bersama. Pelaksanaan Safe Entry menggunakan Trace Together akan diperkenalkan secara bertahap-tahap di semua pasar basah dan pusat penjajah di Singapura dalam beberapa minggu mendatang. Kementerian Kesihatan menyatakan semua individu yang memasuki pasar basah dan pusat penjajah
perlu mendaftar masuk dengan aplikasi atau token Trace Together. Pasar-pasar basah dan pusat penjajah sering dikunjungi anggota masyarakat. Ia juga tempat ramai warga tua sering berkumpul. Singapura melaporkan 182 kes baru COVID-19 dalam masyarakat hari ini. Hari kedua berturut-turut di mana jumlah kes jangkitan meningkat ke paras tertinggi. 12 daripadanya dikaitkan dengan kelompok KTV. 135 kes pula dikaitkan dengan kelompok pelabuhan perikanan Jurong. Antara kes-kes yang terkait, 81 sudah pun dikuarantin. Manakala 75 kes dikesan semasa pemantauan. 13 kes import turut dilaporkan hari ini. Sementara itu, 19 pelajar Madrasah Al-Ma'arif dikenakan arahan kuarantin setelah seorang penolong jurulatih kegiatan CCA di madrasah itu didapati positif COVID-19. Menurut Muiz, penolong jurulatih CCA itu didapati positif menerusi ujian rutin dan hanya mengadakan kontak minimum di bawah 15 minit bersama sekumpulan 19 pelajar. Pihak madrasah juga segera menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pembasmian kuman di premisnya, terutama sekali di bilik darjah yang terjejas. Dalam pada itu, 19 masjid akan terus menawarkan 2 zon bagi setiap sesi solat jemaah khusus bagi mereka yang sudah menamatkan 2 suntikan vaksin atau menjalani ujian COVID-19. Baki lagi, 47 masjid pula akan hanya menawarkan 50 ruang setiap sesi. Ini selaras dengan peralihan negara di bawah fasa 2 kewaspadaan dipertingkat mulai lusa. Muiz menggesa golongan lemah, terutama sekali warga tua yang belum divaksin untuk beribadah di rumah. Sejajar dengan langkah-langkah fasa 2 kewaspadaan dipertingkat juga, Kementerian Pendidikan MOE akan memperketatkan langkah pengurusan selamat di tadika-tadika MOE, sekolah rendah dan menengah, sekolah pendidikan khas PED, maktab rendah serta Institut Pengajian Tinggi IHL. Sekolah-sekolah dan institut pengajian tinggi akan kekal dibuka bagi mengurangkan kesan terhadap pembelajaran para pelajar. Namun, ia akan dilaksanakan dengan langkah pengurusan selamat yang lebih ketat mulai Khamis ini. Sebagai contoh, saiz kelas di semua institut pengajian tinggi akan dihadkan kepada tidak lebih 50 orang. Dan semua kegiatan ko-kurikular CCA dan aktiviti yang memerlukan pelitup muka dibuka akan digantung buat sementara waktu. Pihak berkuasa juga menasihatkan supaya semua kelas tuition dan tambahan dijalankan secara online bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di kalangan para pelajar. Liputan khas Aidiladha menyusul selepas ini. Antaranya ikuti satu-satunya upacara korban di Singapura sempena Aidiladha. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising.